Assalamualaikum Ustaz. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang kertas kerja yang telah kami sediakan pada hari kelak. Untuk pengenalan, kami telah memilih Kelab Wuf Muay Thai UiTM Seremban untuk dibentangkan. Untuk pengenalan kelab, yang pertama sekali, kelab ini telah ditubuhkan pada 20 November 2019. Kelab ini telah ditubuhkan oleh beberapa orang pelajar SEM 5 tahun ini, termasuk atlet Muay Thai Negeri Sembilan telah berbincang sesama sendiri pada 2 tahun lepas untuk menghidupkan kelab Muay Thai dan dipersetujui oleh penasihat untuk menubuhkan kelab ini di kampus kita. Kelab ini terdapat visi, misi dan objektif. Baiklah, untuk visi kelab ini ialah memberi pendedahan kepada pelajar di UiTM tentang kepentingan seni mempertahankan diri dan senaman menggunakan pergerakan Muay Thai. Seterusnya, misi kelab ini ialah mengembangkan sukan Muay Thai di dalam kalangan pelajar UiTM dan melahirkan pelajar-pelajar UiTM yang sihat tubuh badan dan beretika dan berdisiplin. Yang terakhir ialah objektif. Objektif kelab ini merupakan mencari bakat baru untuk mengembangkan dan mengasah bakat para pelajar UiTM di kampus kita terutama sekali. Alright. Untuk tiga ini, visi, misi dan objektif, kita dapat melihat satu perkara, iaitu kelab ini mempunyai satu objektif untuk mengawal-awalkan sukan Muay Thai dan mengasah ataupun mencungkil bakat-bakat baru daripada pelajar UiTM Seremban sendiri. Baiklah, untuk pengurusan kepimpinan, pemimpin di dalam kelab ini telah dilantik dengan secara adil, dengan mengadakan mesyuarat dan sebagainya. Baiklah, saudara Ikhwan Hakim bin Hayaroni merupakan presiden kelab ini yang memimpin kelab ini pada masa kini. Dr. Rosita binti Abdul Latif merupakan penasihat kelab ini, telah dipilih dan dilantik sebagai penasihat. Seterusnya, pemimpin di kelab ini merupakan contoh yang terbaik untuk para ahli untuk merujuk mereka. Mereka merupakan contoh yang terbaik di dalam kelab ini. Wujudnya carta organisasi dalam kelab ini bagi memudahkan segala urusan. Contohnya, ketika mengadakan sesuatu pertandingan, ketika menghantar para atlet ke pertandingan, ketika mengadakan sesi latihan dan lain-lain lagi. Kelab ini telah ditubuhkan dengan jayanya selama 2 tahun selepas diluluskan oleh pihak atasan UiTM Seremban sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana binti Muhammad Afandi akan membentangkan mengenai pengurusan kewangan bagi kelab Wuf Muay Thai. Pengurusan kewangan adalah salah satu pengurusan dalam organisasi yang memainkan peranan penting bagi meneruskan atau melancarkan lagi program-program yang dijalankan oleh kelab tersebut. Seterusnya adalah mengenai pengurusan kewangan bagi kelab Wuf Muay Thai. Maklumat yang kami terima ini adalah berdasarkan temu bual yang kami lakukan bersama Encik Muhammad Abrah, iaitu seorang pengurus kelab di Wuf Muay Thai. Okey. Menurut beliau, sumber dana yang diperolehi oleh kelab Wuf Muay Thai adalah daripada ahli kelabnya sendiri dan juga pihak UiTM. Sebagai contoh, dana yang diterima itu akan didapati dalam bentuk yuran bulanan, iaitu ahli-ahli sendirinya dan pula pihak UiTM, dan didapat dalam bentuk sumbangan. Seterusnya, menurut beliau juga,
Dana-dana yang diterima itu akan disalurkan ke tempat yang sepatutnya, seperti kos-kos penambahbaikan kelab itu sendiri. Selain itu juga, dana-dana dan sumbangan ini juga adalah untuk kepentingan atlet-atlet di kelab itu sendirinya juga. Seperti mana untuk membiayai kos-kos yang ditetapkan oleh kelab UiTM. Kos-kos tersebut adalah kos logistik, kos penginapan, kos makan dan minum dan juga kos kelengkapan asas. Kos-kos yang tersenarai tadi akan diguna pakai apabila atlet-atlet kelab menyertai pertandingan yang diadakan. Sebagai contoh, kos penginapan. Kos penginapan diperlukan kerana lokasi UiTM dan lokasi perlawanan agak jauh. Maka mereka memerlukan penginapan untuk bermalam kerana perlawanan akan mengambil masa selama 1 ke 2 hari. Poin yang terakhir adalah mengenai rekod-rekod pengeluaran dan kemasukan kewangan bagi kelab Wolf Muay Thai. Menurut Bendahari kelab, setiap pergerakan semasa dan selepas perlawanan akan dicatatkan seperti kos makan dan minum sepanjang pertandingan. Selain itu juga, pengeluaran keluar masuk setiap bulan akan dicatatkan di tempat yang sepatutnya dan kemudian mereka akan mengadakan perjumpaan bagi pengurus-pengurus untuk menambahbaikan dan juga strategi-strategi yang baru untuk mengawal pengeluaran kewangan bagi kelab Wolf Muay Thai. Terima kasih Nur Iliana. Saya Adana Bakis binti Jaad dan saya akan membentangkan mengenai pengurusan aktiviti. Pengurusan aktiviti merupakan salah satu jawatan kuasa yang amat penting dan merupakan tulang belakang bagi sesebuah organisasi untuk menguruskan segala keperluan dan aktiviti latihan yang akan berlangsung pada sebuah organisasi tersebut. Bagi pengurusan aktiviti kelab Wolf Muay Thai UiTM Seremban 3 diketuai oleh Muhammad Fikri bin Muhammad Rahim. Antara pengurusan aktiviti yang dilakukan adalah termasuk penjadualan aktiviti. Kelab Wolf Muay Thai ini akan mengadakan latihan mereka pada setiap hari Rabu malam iaitu jam 8.30 malam sehingga 10.30 malam. Antara yang terlibat dalam latihan-latihan pada waktu itu termasuklah dengan golongan-golongan atlet profesional, atlet junior dan ahli-ahli baru yang baru mencuburi bidang Muay Thai ini. Seterusnya kita pergi ke perlawanan dan persahabatan. Pengurus aktiviti kelab Wolf Muay Thai ini bukan sahaja mengurus segala latihan yang akan berlangsung di kelab mereka, malah pengurus aktiviti ini juga akan mengurus segala keperluan dan pendaftaran ketika perlawanan maupun perlawanan persahabatan. Antara perlawanan persahabatan yang telah diceburi oleh kelab ini termasuklah perlawanan persahabatan di Rafteras nilai, iaitu mereka telah menghantar salah seorang wakil yang merupakan atlet profesional, Ikhwan Hakim, dan telah berlawan dengan salah seorang orang asing yang bukan warga negara Malaysia. Dan perlawanan persahabatan ini berlaku di Rafteras nilai di Dewan Inti Negeri Sembilan. Seterusnya kita pergi pada latihan gempur. Pengurus aktiviti juga akan menyusun jadual atlet-atlet mereka untuk latihan gempur sebelum berlakunya perlawanan besar. Latihan gempur ini biasanya dilakukan 2 hingga 3 minggu sebelumnya perlawanan. Antara latihan yang akan dilakukan ketika latihan gempur ini termasuklah dengan memfokuskan pada stamina atlet mereka. Hal ini kerana mereka yakin bahawa jika atlet mereka mempunyai teknik kemahiran yang tinggi tetapi tidak mempunyai stamina yang cukup, atlet mereka pasti akan tewas juga. Dan akhir sekali, kita akan pergi kepada keselamatan ketika latihan. Sebelum berlakunya latihan, pengurus aktiviti ataupun guru untuk latihan tersebut akan memastikan semua ahli mereka
memahami segala syarat-syarat dan juga keselamatan sebelum melakukan latihan. Jika sebarang kecederaan yang akan berlaku ketika latihan, pihak UiTM ataupun pihak Kelab Wolf Muay Thai sendiri akan bertanggungjawab. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syahira Amira binti Muhammad Syahrudin. Okey, so apa itu risiko? Risiko ditarifkan sebagai kecederaan, kerosakan ataupun kerugian. Okey, pengurusan risiko ditarifkan sebagai mengurangkan risiko kecederaan, kerosakan ataupun kerugian dengan mengambil langkah-langkah untuk dapat mengawal risiko. Okey, so pengurusan risiko untuk Kelab Wolf Muay Thai UiTM Seremban 3 juga mempunyai serta mengalami kejadian yang sama yang dihadapi oleh kelab-kelab lain. Antara risiko yang dihadapi adalah kekurangan dana serta mungkin terdapat beberapa peserta yang menyertai dalam acara perlawanan mengalami kecederaan yang serius serta langkah-langkah dan tindakan yang diambil untuk menangani masalah dan risiko. So, poin pertama iaitu kekurangan dana. Pihak Kelab Wolf Muay Thai UiTM Seremban 3 mengalami kekurangan dana kerana mereka menggunakan dana sendiri dan mendapat sedikit bantuan ataupun sumbangan daripada pihak UiTM Seremban 3. Okey, poin kedua iaitu terdapat kecederaan yang serius yang dimasukkan kecederaan yang dihadapi oleh peserta Kelab Wolf Muay Thai pada hari kejadian. Tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan risiko adalah dengan merujuk kepada pihak hospital sama ada kecederaan yang serius ataupun kecederaan yang ringan, dan mereka akan sentiasa memantau serta memantau dan sentiasa merujuk kepada pihak hospital untuk rawatan yang lebih lanjut. Okey, untuk poin yang ketiga iaitu menangani masalah dan risiko. Pihak pengurusan risiko Kelab Wolf Muay Thai UiTM Seremban 3 akan merujuk dengan penasihat kelab iaitu Dr. Rosita untuk menanyakan beberapa tindakan yang wajar serta mereka akan berkumpul dan bermesyuarat untuk bertanyakan pendapat daripada ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Terima kasih kepada Syahira Amira atas pembentangan mengenai pengurusan risiko. Nama saya Nurul Emelda Amani binti Muhammad Faisal. Sekarang saya akan membentangkan cara pengurusan pemasaran Kelab Wolf Muay Thai. Cara pemasaran yang pertama ialah melalui risalah, banner dan walkthrough. Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh kelab ini. Cara ini juga menjadi pilihan kelab-kelab lain di UiTM ini. Kebiasaannya, ia akan dibuat setiap kali bermulanya semester baharu di mana ahli-ahli yang diberi tanggungjawab dalam pengurusan pemasaran ini akan bekerjasama untuk membantu mengedarkan risalah dan memasang banner di setiap bangunan seperti fakulti masing-masing dan tempat lain yang mampu menarik perhatian pelajar seperti di kawasan kantin ataupun laluan untuk ke kolej kediaman masing-masing. Manakala waktu juga biasanya dilakukan pada setiap hari yang bertempat di pusat kegiatan pelajar di mana pelajar-pelajar boleh menghadiri dan melihat sendiri latihan-latihan harian yang dijalankan pada waktu malam pada hari bekerja. Seterusnya, kaedah kedua ialah melalui hebahan maklumat melalui media sosial. Kelab ini menggunakan rangkaian media sosial yang kebiasaannya digunakan oleh para pelajar seperti aplikasi Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kerana platform ini juga telah menjadi satu fenomena yang mempunyai daya tarikan dalam kalangan pelajar dan ia juga merupakan salah satu medium yang telah menjadi kebiasaan untuk mendapatkan maklumat.
Oleh sebab itu, melalui platform yang sedia ada, ia akan memudahkan kerja ahli-ahli dalam pengurusan ini untuk menghebahkan maklumat ataupun aktiviti-aktiviti kelab seperti pertandingan, mesyuarat tahunan ataupun mesyuarat majlis tertinggi. Sehubungan itu, Wuf Muay Thai juga menggunakan kaedah Google Form sebagai alternatif lain yang lebih efisien untuk mendaftar keahlian bagi ahli-ahli baharu. Kaedah yang ketiga pula ialah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah satu proses yang digunakan untuk perancangan pemasaran dan juga merupakan langkah yang digunakan untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang wujud dalam kelab ini. Selain itu, yuran kemasukan dan pertunjukan percuma juga merupakan salah satu kaedah pemasaran bagi kelab Wuf Muay Thai, di mana yuran kemasukan kepada pelajar sebagai ahli baharu adalah percuma. Manakala pelajar yang telah menjadi ahli kekal dalam kelab ini akan dikenakan potongan yuran sebanyak 15% selama 2 bulan. Dalam masa yang sama, pelajar juga akan didedahkan dengan pertunjukan Muay Thai ataupun dikenali sebagai Y-Crew yang secara umumnya telah diadakan pada setiap semester baharu dan memberi peluang kepada pelajar untuk mencubanya sendiri sama ada mereka profesional ataupun amatur. Akhir sekali ialah dengan mengadakan kursus latihan jangka masa pendek, iaitu kelab ini akan mengadakan kursus latihan jangka masa pendek di mana ahli-ahli akan dibawa ke pusat latihan Muay Thai berdekatan untuk mendapatkan kemudahan fasiliti serta untuk mendapatkan khidmat latihan daripada guru-guru yang lebih berpengalaman. Dalam latihan ini, ahli-ahli juga akan didedahkan teknik-teknik asas Muay Thai seperti teknik menendang, menumbuk, mempertahankan diri dan pelbagai teknik-teknik yang lain. Pada masa yang sama, kursus ini akan dijalankan pada cuti umum di mana pelajar yang tidak pulang ke kediaman masing-masing akan menyertai kursus ini. Sekian saja pembentangan dari saya dan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.